Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudahnya seorang isteri, seorang perempuan, seorang wanita untuk masuk ke syurga Firdaus Allah. Bagaimana caranya? Tunggu saya di tazkirah ringkas sebentar saja lagi. Bersama saya, Ibu Yati dari Raudatul Maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi bersama saya, Ibu Yati dari Raudatul Maghfirah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masih dikekalkan oleh Allah ya waris, ya bar, ya karim, dengan akhlak yang baik dan mulia seperti mana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat-sahabat masih lagi diberi kekuatan oleh Allah ya aziz, ya qawi, ya matin, ya sabur, dengan kesabaran. InsyaAllah mudah-mudahan limpah kurniaan Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud sentiasa bersama kita. Pada tazkirah kita hari ini, saya ingin membawa sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah ya Rahman ya Rahim untuk kita membincangkan bagaimana hari ini kita nak menjadi seorang isteri yang salihah, yang sentiasa sahaja taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taat dengan suami kita. Sesungguhnya Allah ini akan mengampunkan seorang isteri bila mana seorang isteri mendapat keampunan dari suaminya. Bila mana seorang isteri mendapat keredaan dari suaminya, maka Allah akan meredakannya. Maka itu hari ini penting bagi kita sebagai seorang isteri sentiasa taat kepada suaminya, kerana itulah syariatnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum isteri. Hari ini mari kita lihat dan kita muhasabah diri kita. Apakah sebelum kita tidur dan apabila kita bangun dari tidur, kita bertemu dengan suami kita, kita bertemu dengan pasangan kita, kita bertemu dengan kekasih kehidupan kita, iaitu suami yang dititipkan oleh Allah ya Rahman ya Rahim kepada kita untuk kita rasa kasih sayang, untuk kita rasa cinta, supaya kehidupan kita diwarnai dengan kebahagiaan. Maka hari ini, apakah setiap malam dan setiap kali kita bangun tidur, kita bertemu pasangan kita, kita salam dan mengucup tangannya sambil berkata, "Wahai suamiku yang tercinta, ampunkan daku sejak daku menikahimu. Wahai suamiku yang tercinta, halalkan daku sebagai seorang istrimu sejak daku menikahi denganmu. Wahai suamiku yang tercinta, redakanlah daku sejak daku menikahimu." Apakah tiga perkara ini kita laksanakan? Memohon ampun, memohon halal dan memohon keredaan daripada suami kita. Kerana sesungguhnya perkara ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana seorang suami ampunkan kita, sudah pasti Allah juga mengampuni kita. Bila seorang suami menghalalkan kita sebagai isterinya, maka Allah ini membuka 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi keredaan kepada kita. Bila seorang suami meredakan kita sebagai isterinya, Allah ya Fattah, ya Basit, ya Wasi' membuka selapang-lapang dan seluas-luasnya pintu syurga untuk kita. Maka hari ini, jadilah seorang isteri yang setia dan taat kepada suami kita. Namun mengapa hari ini kita tidak dapat laksanakan? Ini adalah kerana keegoan diri kita. Dan kita sentiasa merasakan diri kita menjadi mangsa keadaan kerana kita terpaksa dibebani dalam membesarkan anak-anak sendirian. Kita dibebani dengan kerja-kerja rumah tangga. Kita dibebani dengan urusan-urusan keuangan yang kita perlu bantu. Namun, apakah kita sedar bahawa setiap perbuatan itu adalah kehendak Allah yang qadir, yang mutakdir kepada diri kita, kerana Allah ini
ingin membuka jalan seluas-luasnya untuk kita bersama pasangan kita di syurga Firdaus Allah. Sesungguhnya hari ini, kalaulah kita sebagai seorang isteri melihat kita sudah terlalu penat dan keletihan menguruskan rumah tangga kita, seolah-olah kita melakukan sendirian. Kita telah merasakan terlalu penat kerana mencari rezeki demi membantu suami kita dalam ekonomi keluarga. Kita rasa hari ini kita telah menjadi seorang isteri yang cukup setia dan menghabiskan dan mengutamakan suami kita. Namun, apakah semua ini kita benar-benar lakukan dengan hati yang ikhlas? Mari kita mengupas sedikit atau kita melihat sedikit kisah dan sirah bagaimana Siti Khadijah, kekasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya Sayyidatina Siti Khadijah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Siti Khadijah sanggup tulang belulangnya ketika kematiannya dijual untuk membantu urusan agama baginda. Apakah hari ini sifat Siti Khadijah ada dalam diri kita? Apakah hari ini kita sanggup mengeluarkan sedikit hasil kerja kita untuk membantu suami kita seperti mana Sayyidatina Khadijah laksanakan? Sekiranya hari ini kita merasakan kita telah memberi yang terbaik kepada suami kita, apakah hari ini kita telah melakukan yang terbaik seperti mana Sayyidatina Aisyah, yang mana Sayyidatina Aisyah sentiasa sahaja memberikan apa sahaja yang ada kepada orang sekelilingnya, dan Sayyidina Aisyah sentiasa sahaja mengutamakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Aisyah ini digelarkan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Sayyidina Aisyah tidak pernah rasa sedikit cemburu pun dengan madu-madunya. Tapi hari ini sebagai seorang isteri, kita seringkali bersangka-sangka buruk kepada isteri kita. Sekiranya ini masih berlaku, congkelkan diri kita. Di manakah sifat-sifat Sayyidina Aisyah dalam diri kita? Sekiranya kita mengeluh kesah kerana kepenatan kita dalam mengurus rumah tangga, apakah ia sebanding dengan Sayyidatina Siti Fatimah, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Fatimah sehingga melelas bahu-bahunya mengangkat air dari perigi. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menitis air mata melihat keletihan puterinya. Bila mana puteri baginda datang kepada baginda dalam keadaan letih dan lesu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengurniakan kepada Sayyidina Fatimah, seorang abdi, seorang pembantu, agar meringankan puteri baginda. Namun apakah jawapan Sayyidina Fatimah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, cukuplah Allah bersamaku. Maka itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada Sayyidina Fatimah dengan sebuah kisah, iaitu hadiah dari Allah ya Wadud. Dengan tasbih Fatimah, itulah dia Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka bila mana kita merasa keletihan, bila mana Sayyidina Fatimah merasa kepenatan, Sayyidina Fatimah akan mengulang-ulangnya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Namun apakah kita ada ciri-ciri ini? Atau ketika kita keletihan, kita seringkali mengungkit kepada pasangan kita? Sekiranya ini masih terjadi, congkellah diri kita. Di mana sifat-sifat Sayyidina Fatimah dalam diri kita? InsyaAllah, akhlak Sayyidina Khadijah, akhlak Sayyidina Fatimah, akhlak Sayyidina Aisyah ada dalam diri kita, kerana mereka bertiga ini adalah ibunda tercinta kita. Maka itu hari ini, ibu-ibu, isteri-isteri yang dirahmati oleh Allah, taatlah kepada suami, kerana sesungguhnya ketaatan kita kepada suami menunjukkan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, bila mana kita memahami tanggungjawab kita sebagai seorang isteri,
kita taat dengan perintah Allah, nescaya kita akan taat dengan segala arahan yang diperintah oleh Allah untuk mentaati suami-suami kita. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang pendek ini dapatlah menginsafkan diri kita, dapatlah menggegarkan jantung kita yang selama ini kita seringkali protes, yang selama ini seringkali kita berleter, yang selama ini seringkali kita ini mengadu domba tentang pasangan kita kepada saudara mara kita maupun sahabat-sahabat kita. Maka itu, bermohonlah kembali kepada suami kita, ampun dan halal serta redha darinya, agar Allah membuka pintu-pintu syurga buat kita. InsyaAllah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terus bersama saya di tazkirah-tazkirah ringkas pada masa yang akan datang, agar kita mendapat sentiasa saja dari ilmu-ilmu Allah yang alim, hakim, ya rasyid, untuk terus menjadi isteri yang salihah, agar kita bertemu dengan Allah dalam keadaan hati kita mendapat keampunan, mendapat halal dan redha daripada suami kita, supaya Allah pandang kita dengan wajah-wajah yang berseri kerana telah mendapat keredaan dari suami kita, insya-Allah. Sebelum itu, sahabat-sahabat, jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini agar Raudatul Maghfirah channel ini dapat ditontoni oleh seluruh pelosok alam buana, adalah semata-mata untuk kita sinarkan hidayah Allah, adalah semata-mata untuk kita menyebarkan kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim. Bukan kerana kita ini hanya inginkan sesuatu yang kita perlukan, namun kita membantu sahabat-sahabat kita di luar sana kerana mungkin mereka juga tercari-cari bagaimana jalan-jalan penyelesaian dengan masalah-masalah mereka. Mudah-mudahan dengan perkongsian video-video ini kepada sahabat-sahabat yang lain, mereka akan komen. Daripada komen-komen itu, dapatlah kita berkongsi pada tazkirah-tazkirah akan datang, supaya kita dapat membantu lebih ramai lagi wanita-wanita di luar sana. Sesungguhnya, ingatlah bahawa kaum Hawa lah yang paling ramai tercampak ke neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebagai seorang Islam, kita adalah saudara. Maka wanita-wanita yang lain juga merupakan saudara kita. InsyaAllah, bila mana sahabat-sahabat like, subscribe dan juga share, ia akan membantu saudara-saudara kita mendapat kurniaan kasih sayang Allah dan keampunan daripada Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Baqi, Ya Qudus, dengan keampunan Allah, Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur. InsyaAllah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Khaira Zara yang sentiasa saja menaja bersana saya untuk majlis Al-Kuliah ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada E-Skill Production yang sentiasa membantu saya dalam sinar hidayah Allah ini. Jangan lupa sentiasa bersama saya pada masa-masa yang akan datang dengan tazkirah ringkas tetapi padat dengan panduan-panduan yang dititipkan oleh Allah. Bersama saya, Ibu Yati dari Raudatul Maghfirah.